من الشيطان الرجيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, nescaya Allah akan mendatangkannya dan membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa dirimu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan kamu dari manusia kerana sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi Allah dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga diri. Dan bersederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara kaldai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton? Mudah-mudahan pada waktu dan ketika ini Allah memberikan keizinan kepada kita untuk kita meneruskan kewajipan kita seharian sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah juga Allah bagi saya kesihatan pada hari ini untuk saya bersama-sama dengan sidang penonton di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, satu rancangan pengisian rohani setiap hari. Mudah-mudahan dengan pengisian seumpama ini kita dapat membina lagi diri kita ke arah menjadi seorang insan yang lebih baik. Pada hari ini juga alhamdulillah saya ditemani oleh ahli jemaah Masjid Taman Permin Jaya Cendering Terengganu. Apa khabar semua? Syukur ya dapat datang ke studio. Perjalanan jauh tuan-tuan dan puan-puan. Sidang penonton hari ini jemaah Masjid Taman Permin Jaya ini akan bersama dengan saya. Kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat penting, iaitulah yang bertajuk tentang terapi anak. Saya ulang, tentang terapi anak. Daripada ayat yang saya bacakan sebentar tadi, ayat daripada surah Luqman. Semua kita pernah dengar surah Luqman. Surah Luqman ni surah yang ada penuh dengan wasiat, tentang keibubapaan, tentang parenting dan juga tentang macam mana garis panduan untuk kita membina, membangunkan anak-anak kita, keluarga kita menjadi lebih baik. Saya bacakan tadi daripada ayat 16 hingga 19. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk surah Luqman ni, tentang pesanan dia bermula daripada daripada ayat yang ke-12 lagi tuan-tuan. Jadi untuk siri yang ini saya bacakan daripada ayat ke-16. Daripada ayat ini Allah ceritakan beberapa perkara penting yang perlu kita terapkan sebagai ibu bapa ni kepada anak-anak kita. Antaranya Allah sebut dekat sini ialah tentang suruhan kita
perlu suruh anak-anak kita ni buat perkara yang baik. Kena latih anak kita untuk buat baik, kena ajar anak kita untuk buat baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah ajar kepada kita di dalam surah ini ia tentang anak kita kena suruh dia semayang, kena suruh dia buat perkara-perkara yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah ajar dekat kita sini perkara tentang kesabaran. Bukan ajar tentang akhlak saja, tentang buat baik, tentang ibadah saja, tapi value lain tentang dalam diri kita ialah sabar yang perlu diterapkan kepada anak-anak. Dan seterusnya Allah ceritakan tentang jangan kita sombong kepada Allah, jangan kita berjalan di atas muka bumi Allah ni. Orang kata, orang Terengganu panggil apa? Manggok. Dia gong lah, manggok, ataupun dengan berbangga diri bahawa kita lupa tentang darjat kita sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhirnya Allah suruh kita apa? Suruh kita lunakkan suara bila kita bercakap dengan orang, bila kita nak berkomunikasi dengan orang, kena ada tone suara yang sesuai. Tidak boleh tone suara kita yang memberikan keresahan ataupun membangkitkan kemarahan orang. Jadi dalam tajuk terapi anak ini, sesuatu yang saya nak fokus ialah anak ni kita tahu semua anugerah, betul tak? Suatu yang mahal tidak adalah. Harta yang paling mahal dalam dunia ni ialah anak. Pasal kalau kita letak harta duit ni, dia tidak istimewa seperti anak. Sebab duit dia benda yang tidak hidup. Tapi anak ni dia benda yang hidup. Dia ada emosi, dia ada cerdik pandai dekat situ. Jadi dia suatu yang istimewa yang dalam proses kita mendidik anak-anak kita ni sebenarnya Allah bagi kita. Kenapa anak itu anugerah? Kerana adanya anak itu sebagai satu bentuk terapi kepada ibu bapa. Anak tu bentuk terapi kepada ibu bapa. Ada orang dia dapat anak, tapi mak dan ayah ni dia macam tak ada usaha apa-apa. Biasa-biasa je. Jadi ada orang dia ada anak, ibu bapa tadi dia mempertingkatkan diri dia. Itu yang kita nak sampaikan di sini, bahawa anak itu dia adalah sebagai satu terapi. Jadi untuk membuka perbincangan pada hari ini, saya suka membuka soalan kepada sidang penonton di studio. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Muhammad bin Ismail dari Taman Masjid Peminjaya, Kuala Terengganu. Soalan saya, Ustaz, apakah konsep terapi anak yang Ustaz maksudkan? Terima kasih Tuan Haji membuka tajuk kita pada hari ini, terapi anak. Terapi anak ini tuan-tuan, suatu aspek penting yang kita nak lihat. Yang saya maksudkan ialah macam mana ibu dan bapa ini dia nak mendidik anak. Okey, dia ada anak, macam mana dia nak gunakan platform anak dia tadi tu untuk mempertingkatkan diri, untuk jadikan diri dia lebih baik. Bila ibu bapa ni, dia ada anak, dia tahu anak tu anugerah, dia nak mempertingkatkan diri dia, maka bila dia ada kesedaran yang pertama ni, proses dia membimbing dan mendidik anak tadi, dia akan ikut flow yang betul. Flow yang betul ni maksud dia apa? Kita mendidik anak tu ada peningkatan. Anak kita pun bila dia dididik oleh kita, dia ada peningkatan. Bukannya kita ni, mula daripada start isteri kita melahirkan anak, sampai anak kita dah kahwin ataupun lebih besar daripada tu, dia sama je. Dia biasa-biasa. Kita tak nak yang biasa-biasa ni. Maksudnya kalau orang yang mendidik anak, dia ada anak tapi kehidupan dia, proses dia mendidik tu tidak ada penambahbaikan, itu maksudnya anak tadi tidak menjadi terapi kepada dia. Yang ini yang penting. Ini konsep yang saya nak maklumkan supaya dia sedar sebagai seorang ibu bapa ada peningkatan dari aspek melihat anak tadi membesar. Mudah-mudahan kita dapat membincangkan lagi perkara ni dengan lebih jelas. Jadi sidang penonton, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana kita masih lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz, membincangkan topik tentang terapi anak. Tuan Haji tadi bertanya kepada saya tentang apa konsep dia.
berasaskan kepada penerangan saya melalui ayat yang pertama yang saya bacakan tadi contohnya. Kita nak anak kita buat baik. Okey? Kita ada anak, kita nak anak kita ni tahu erti buat baik. Jadi macam mana kita nak terapi diri kita supaya anak kita boleh buat baik? Itu dia konsep dia. Jadi kalau senang ceritanya, kita nak anak kita buat baik, perkara pertama siapa yang perlu buat baik? Ibu dan ayah tadi dia kena terapi diri dia dulu. Nak ajar anak value buat baik, nilai buat baik, mak dengan ayah kena ajar diri dia buat baik dulu. Jadi anak tadi tu sebagai satu platform terapi diri dia. Kalau dia kata dia nak anak dia jangan cakap sombong dengan orang, jangan angkuh, jangan gong orang kata, perkara pertama ayah dan ibu tadi dia tak boleh suruh saja. Kalau dia anak tadi tu jadi terapi pada dia, dia kata, oh, tak boleh kita nak ajar pada anak kita cakap dengan orang kena lembutkan suara, tapi kita cakap dengan orang teking sokmo. Asyik keng sokmo, jadi dia tidak boleh. Tu tadi dia jadi bentuk terapi. Nak ada start je ada anak, dia mula sedar, oh tak boleh ajar macam ni. Pasal dia nak terapkan nilai tadi tu perlu diterapkan kepada diri sendiri terlebih dahulu. Jadi itulah yang kita nak bawa dalam terapi anak tadi. Berapa banyak sana di luar sana kita ini ibu bapa, bukan kita kata benda ni kita tidak tahu, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton, benda ni kita tahu, cumanya perhalusan tu, penelitian tu kita, sebab benda ni dia berlaku benda dalam seharian kita. Jadi ada kebanyakannya kita terlepas pandang. So kita nak hari ni kita cuba perbaiki dan betulkan apa yang sepatutnya kita terapi diri kita. Jadi saya teruskan persoalan ini dibincangkan bersama dengan sidang penonton. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Tok Puan Marini binti Abdul Rahman ingin bertanya satu soalan. Soalan saya berbunyi, apa pandangan Ustaz kepada mereka yang telah berkahwin tetapi bertangguh untuk mendapatkan anak? Sekian. Terima kasih Tuh Puan Marini. Hari ni betul lah kan, kalau kita lihat orang kahwin pun orang kahwin muda sekarang. Zaman dulu pun orang kahwin muda, zaman ayah saya, zaman mak saya kahwin muda, zaman hari ni pun orang kahwin muda. Tapi zaman dulu beza dia apa? Orang tak kisah. Beranak ramai pun tak apa. Kan? Hidup susah. Kalau nak ikutkan hidup hari ni dengan hari dulu, hidup lagi susah dahulu. Tapi orang zaman dulu anak ramai, berbelas-belas. Hari ni orang kahwin awal juga, tapi orang cakap macam ni, kita tak nak anak lagi, kita nak berdua-duaan dulu, nak bagi romantik dulu kan. Sebenarnya saya melihat ini satu situasi yang kita tidak faham tentang matlamat kepada perkahwinan. Ramai orang dia kahwin tu kenapa sebenarnya? Kerana adakah I love you, you love me je? Ataupun benda yang lebih besar daripada tu, nak membina keluarga. Membina keluarga ni lah, orang yang ada matlamat membina keluarga, nak kahwin, nak anak secepat yang mungkin lah. Maksudnya dalam tempoh yang sebetulnya lah. Jangan secepat mungkin, hari ni esok jadi, tak jadi macam tu kan. Jadi bila kita sebolehnya, bila kita kahwin, kita nak ada anak. Pasal apa? Kita faham anak tu tadi sebagai bentuk terapi. Orang yang contoh membayangkan dia ada anak dengan orang yang betul ada anak, beza tak tuan-tuan? Beza. Orang yang membayangkan anak, bestnya kalau ada anak kan. Tengiang-ngiang ni dengar suara anak. Tapi orang yang ada anak betul dia lain. Dia boleh usap, dia punya naluri keibuan dia mula menambah. Nampak tak benda tu? Jadi saya tengok pasangan hari ni tidak faham bahawa mendirikan rumah tangga tu sebenarnya adalah satu objektif. Kita nak zuriat, kita nak keluarga. Itu matlamat dia, sebab matlamat utama kita nak hubungan yang halal. Natijah daripada hubungan yang halal tadi apa? Dapat anak. Kemudian natijah daripada dapat anak tadi apa? Kita nak ada keluarga yang soleh. So benda ni lah yang kita kena faham, kena develop, kena ada perkara yang pertama, kena ada mind setting benda ni. Jadi pasangan-pasangan di luar sana kena mula berfikir ke arah untuk dapat anak, untuk berusaha untuk dapat anak. Sebab apa? Percayalah, kebanyakannya bila trend hari ni, tak nak dulu, orang kata biar dulu, tahan dulu, mungkin lepas 3 tahun ke baru kita fikir pasal anak. Dia tuan-tuan, masa Allah nak bagi rezeki ni, kalau kita kata kita tak nak, nanti Allah delay kan, Allah delay lama.
Itu yang kita kena faham tu. Maksudnya dia satu bentuk terapi kita. Bila kita mula nak kahwin je, kita kena standby dah. Matlamat perkahwinan kita, hubungan yang halal untuk dapat anak, zuriat, kemudian membentuk keluarga. Daripada sini kita bina mindsetting kita. Terapi dah tu. Belum dapat anak lagi, belum kahwin pun lagi. Tapi bila kahwin je, dah mula setting. Dah mula tahu benda tu. Jadi itulah salah satu bentuk terapi. Anak tadi tak ada lagi, tapi dah mula terapi dah. Okey, kita kena persiapkan diri kita, kena fikir macam mana nak dodoi anak, macam mana nak susukan anak, macam mana nak dapat anak yang baik. So benda-benda yang seumpama tu. Jadi pandangan saya begitu. Maksudnya anak-anak muda perlu fikir balik tentang matlamat objektif perkahwinan tadi supaya dia apa? Supaya dia lebih berkekalan. Anak ni dia ikat. Hubungan suami, hubungan isteri dia ikat. Anak tak ada selalunya hubungan, kalau kahwin muda ni dia tak boleh bertahan lama sebab persefahaman, gaya fikir masing-masing yang orang kata cetek lagi, emosi lebih, rasional kurang. So benda-benda yang seumpama ni. Jadi saya buka soalan yang seterusnya kepada sidang penonton. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Haji Muhammad Hairun. Mohon pencerahan daripada Ustaz lah. Ya, kita ni sebagai bapa Ustaz, apakah agaknya persediaan-persediaan yang perlu kita buat sebelum kita mendapat anak? Sekian. Terima kasih Tuan Haji. Bagus. Soalan Tuan Haji melanjutkan lagi apa yang kita nak bincangkan. Bila kita dah set kita nak kahwin, kita kena buat persediaan. Saya tengok, saya suka dulu zaman maksudnya zaman atuk saya, sekarang dah 70-an. Dulu bila dapat anak je kita tengok meriahnya. Islam ni dia ajar dapat anak meriah. Pasal apa? Pasal lepas dapat anak nanti akan ada tahnik, kemudian ada proses mencukur dan menamakan anak, ada proses akikah. Nampak tak dekat sini? Jadi ini sebagai salah satu bentuk persediaan sebenarnya. Kita kalau kita nak kahwin, kita nak ada anak, kita kena set benda ni. Kita nak buat benda ni sebagaimana yang Islam anjurkan. Sebab apa? Dia satu bentuk kekuatan. Kalau kita contohnya, memang benda ni sunat je. Buat akikah sunat je. Tapi dia sebagai satu bentuk kesyukuran. Kita dapat buat benda ni pada waktu contohnya 7 hari. Namakan anak, cukurkan anak. Dia sebagai satu bentuk kesyukuran yang value dia tu kita tak dapat kalau kita buat lebih daripada tempoh tu. Dia tak sama. Itu sebagai satu bentuk persediaan. Jadi kalau tanya persediaan, pertama sekali bila kita nak hidup berkeluarga ni, terapi. Yang ni kita terapi. Kita semua cerita pasal anak ni. Kita nak ada anak, bentuk terapi dia apa? Yang pertama kena buat persediaan. Tu terapi tu. Planning. Planning apa? Pertama tubuh badan kena sihat lah. Kalau kita tubuh badan tak sihat, macam mana nak dapat anak? Okey, yang pertama. Yang kedua, mind setting. Kahwin tapi tak pernah sebut kalimah anak, tak pernah sebut. Tak wujud ni dalam kamus. Tak ada anak. Kahwin bulan madu je. Okey, kahwin, honeymoon, tu saja. Berdua-duaan dengan pasangan hidup kita. Tak ada kalimah anak. So dia macam tak ada doa kat situ. Nampak tak? Persediaan. Mental kita kena benda tu. Bila orang selalu fikir pasal anak, apa akan jadi pada diri dia? Naluri keibuan dia. Dia mula rasa sayang, tengok baby dia. Tak boleh lah, kan? Rasa nak peluk baby, dia rasa tenteram. Dapat pegang baby, dia rasa seronok. Okey? Dengar tangisan baby, dia rasa macam sesuatu yang dinantikan. Nampak tak? Benda seumpama. Itu persediaan. Di samping persediaan fizikal kena ada, persediaan mental dan juga persediaan kewangan. Persediaan ilmu agama. Yang saya cerita tadi. Azankan anak, tahnikkan anak, akikahkan anak, namakan anak. Itu persediaan dari sudut spiritual, agama kita. Kemudiannya dari sudut persediaan kewangan kita pun kena ada. Pasal semua tu tadi ada kehendak tu. Benda tu benda tu perlu. Jadi kita kena, aspek ni kena sedia. Jangan kita nak ada anak je, kita nak ada anak je. Tak tahu nak letak nama anak, tak tahu nak kena buat apa pada anak. Jadi, persediaan tak ada, elemen terapi anak tadi tak ada. Diri ibu bapa ni, hari ni ramai ibu bapa yang muda-muda ni dia kahwin, dia tak fikir pasal tu. Jadi, tiba-tiba mengandung. Ada juga istilah termengandung.
Kenapa mengandung? Kan kita belum plan lagi. Jadi bila dapat tahu isteri mengandung, sudah. Bukan dah jadi happy, jadi tak suka pula. So benda ni yang kita nak tadi adanya persediaan. Jadi saya buka seterusnya soalan kepada sidang penonton. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Azizah Adam dari Masjid Taman Peminjaya Cenderin Terengganu ingin mengajukan soalan pada Ustaz, iaitu kenapakah Islam menganjurkan ibu perlu menyusukan bayi sejak dari kecil lagi? Terima kasih Ustaz. Terima kasih puan yang bertanya. Kalau tuan-tuan rujuk dalam surah Al-Baqarah, ada satu ayat disebut wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Satu gesaan kepada ibu-ibu ni. Allah sebut ibu-ibu perlu menyusukan anak dia dalam tempoh 2 tahun untuk menyempurnakan penyusuan tersebut. Jadi tak susu anak tak haram, tak ada benda. Cuma Allah gesa. Allah galak. Sebab apa tuan-tuan? Dalam anak ni satu bentuk terapi pada ibu. Institusi kekeluargaan ni dia perlu kepada terapi ni. Kenapa kena susu? Allah sebut. Kemudian Allah kata kena sempurna. Kenapa kena 2 tahun? Kita hari ni menyusu anak berapa lama tu? Bukan kita lah. Kita tak dah kan. Anak kita lah kan. Anak kita menyusukan anak dia berapa tahun tu? Kadang-kadang tak sampai setahun. Kadang-kadang tak sampai 3 bulan. Jadi ini ada rahsia sebenarnya. Rahsia ni yang kita nak share ni. Tapi saya tak boleh bagi tahu sekarang. Sebab kita kena tunggu dulu selepas ini. Jangan ke mana-mana sidang penonton. Kita sambung selepas daripada ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sidang penonton di rumah masih lagi memilih saluran Tanyalah Ustaz untuk kita menambah ilmu, menambah pengalaman dalam kehidupan seharian kita. Alhamdulillah, hari ini kita menyambung perbincangan terapi anak. Sebentar tadi saya ada sebut tentang penyusuan. Kenapa Islam ni sebenarnya gesa. Tuan-tuan puan-puan, ni kita cerita ni, kenapa ni? Pertama, nak bina hubungan baik antara anak dengan ibu ni, dia bermula dengan penyusuan. Sebab apa? Elemen apa penting kat sini? Elemen bau. Seorang anak ni, bila dia dapat bau ibu dia, bau ibu ni lah yang mengukuhkan. Senang cerita kita kata, bau ibu ni dia memberikan satu value yang tinggi pada anak. Dia ingat ibu dia. Dia ingat ibu dia, dia rasa kasih pada ibu dengan bau ni. Contoh kita rindu pada anak kita, pergi universiti baru 2 hari. Apa benda yang kita cari kalau kita rindu? Telefon dia tak sedap lagi. Cari kain. Jadi anak kita ni, kenapa proses penyusuan tu Allah bagi dia 2 tahun. Tak payah cerita, saya tak nak cerita yang pasal khasiat susu ibu tu. Itu memang satu tak boleh dinafi. Ni kita cerita dari nak bina hubungan tadi tu, elemen bau ibu. Dia dapat bau ibu dia tu 2 tahun. Duk hari-hari cium bau ibu. Kemudian ibu ni pula, bila dia bau ibu ni dia lain. Dia tak hari-hari bau dia sama. Masa ibu dia sihat, bau dia lain. So, bau ni dia akan mengeratkan hubungan anak dengan ibu. Satu bentuk terapi. Sebab tu ibu kena susukan anak. Sebab dia satu bentuk terapi kepada ibu. Bukan senang anak hari ni nak patuh pada cakap ibu dia kalau dia tidak menyusu badan. Tapi cuba tengok dari kecil tuan-tuan. Cuba tengok cucu kita lah. Tuan sedang penonton boleh tengok anak. Kalau anak yang menyusu badan ni, dia menyusu kejap kan, mak dia lari sekejap je, anak tu boleh detect mak dia tak ada. Nampak tak macam mana dia punya, apa kita nak panggil, pengesanan anak dengan ibu. Cuba bayangkan hubungan ni bila dia membesar. Satu bentuk terapi tadi. Kita hari ni kita mengalah awal. Ibu-ibu banyak mengalah kerana faktor bekerja, tak nak susukan anak.
Tapi ada ibu yang bagus, bekerja macam mana pun dia akan berusaha untuk susukan anak. Sebab apa? Dia nampak value dia. Value dia kat situ. Hari ni anak-anak tak bau ibu dia. Dia bau apa? Dia bau tin susu, tuan-tuan. Dia bau tin susu, ada tin susu jenama ni, bau lain-lain juga. Tapi value tu tidak membina hubungan yang akrab antara anak dengan ibu. Dia tak bina yang tu. Institusi keluarga, anak ni kita nak dia dengar cakap ibu tu dia. Bermula dengan susu ibu. Di samping orang kata yang dapat jaga badan, nak diet pun kena menyusu ibu, nak nampak cantik pun kena menyusu si ibu. Itu satu benda yang sistem yang Tuhan dah letak dalam penyusuan ibu. Jadi itu yang saya boleh berikan gambaran kenapa Islam tu menganjurkan supaya ibu ni menyusu anak dia 2 tahun. Jadi saya buka soalan seterusnya kepada sidang penonton. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu soalan. Bilakah bermula fasa kita membela anak? Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Bila fasa kita didik anak? Oh, payah soalan tuan-tuan. Start bila? Kalau tuan-tuan sebolehnya anak kita ni, kita nak start didik dia seawal yang boleh lah. Tapi maksudnya bila mula tu, bila mana anak kita tadi dia mula dapat faham sesuatu. Kita tak boleh nak letak umur 5 tahun dah, tak. Kadang anak hari ni dia cepat belajar. Dia cepat belajar. 3 tahun dah pandai, 4 tahun dah mula faham banyak benda. So bila dia dah mula faham ni, kita dah boleh ajar dia. Dah boleh terapkan, kita boleh didik, kita boleh terapkan nilai pada dia. So jangan tunggu anak besar panjang. Besar berjala orang Terengganu panggil tak. Tunggu dah besar macam tu baru kita nak sibuk nak terapkan nilai yang baik, tak. Dia dah mula faham sesuatu. Orang panggil mumayyiz dah. Contoh dia boleh tahu air sejuk dengan air panas. Ni air panas, ni air sejuk. Maksudnya dia dah mula faham. Berasak tu air panas. Ada air batu, gelas nampak berair tepi tu, kita panggil dia air sejuk. Jadi dia dah boleh faham benda tu, kita boleh terapkan. Tapi tuan-tuan, pendidikan ni dia tak boleh terus kepada yang susah-susah. Mula-mula yang mudah-mudah. Contoh kita ambil terapkan makan tangan kanan, tangan kiri. Okey? Pada usia berapa kita ajar anak kita? Tak tentu tuan-tuan. Ada orang ajar mungkin anak dia cepat faham sesuatu 3 tahun. Ada tu mungkin 2 tahun ataupun mungkin ada 4 tahun. Jadi kita nak mula didik anak, bila anak kita mula faham sesuatu, kita dah boleh ajar. Kita boleh didik dia. Nampak tak? Penting dekat sini. So itu bermulanya fasa pendidikan. Jadi jangan kita rasa macam perlu nak tunggu masuk sekolah rendah dulu ataupun masuk tadika dulu. No. Dah mula faham sesuatu, ajar. Yang mana mudah untuk anak kita. Jadi tu satu bentuk terapi tu. Terapi kepada ibu bapa. Sebab apa? Nak mudahkan. Yang mana nak ajar dulu. Itu terapi pada ibu bapa. Terapi pada anak tadi, ilmu tu pada dia. Terapi pada kita, macam mana cara nak ajar. Nampak? Ramai ibu bapa tak ambil terlepas benda yang ni. Cara nak ajar tu. Kita sebab tu hantar je anak kita pergi preschool lah, apa benda semua, bayar mahal. Tuan-tuan, kita boleh buat benda tu. Dan kita dah buat dah. Cuma kena sedikit tambah ilmu. Terapi diri kita, sedikit tambah ilmu. Jadikan dia mengajar tadi tu, mendidik dia tu dengan lebih, orang kata lebih berkesan. Okey, jadi saya buka soalan seterusnya kepada sidang penonton. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarinah Ma'ruf. Saya ingin tanya satu soalan. Mohon pencerahan daripada Ustaz lah tentang apa beza mendidik dan mengajar anak-anak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan. Ajar, didik. Sama ke lain? Kat mana lain ni? Dekat A kot. Pasal tu A ajar, ni D didik. Tak. Ajar ni tuan-tuan ni penelitian saya lah. Bila kita sebut ajar, dia tentang ilmu, perkara baru. Kita bagi tahu pada anak kita tak tahu lagi. Okey? Kita ajar dia. Tu maksud dia ajar. Ni apa? Ni apa? Pen. Okey, tu ajar. Dia tahu, dia dapat satu maklumat. Pen. Okey. Kita ajar dia lagi. Pen boleh buat apa? Pen, pegang tangan dia. Okey, boleh tulis. Okey, tu kita ajar dia.
Didik ni pula ialah contoh tulis tadi tu. Kita nak ajar dia tulis. Okey? Nak dia pandai menulis. Dan dia tahu menulis benda yang baik. Itu didik. Kita pastikan ilmu yang dia dapat, kemahiran yang dapat, dia ulang dan jadikan dia bentuk culture. Itu. Contoh, kita ajar anak kita tangan kanan, tangan kiri. Kan? Nak terapkan anak, didik anak makan tangan kanan, itu didik. Kali pertama ajar. Pasal kali pertama dia tak tahu lagi ni tangan kanan, tangan kiri. Okey, ajar kemudian makan tangan kanan. So, kemudian selepas daripada tu, macam mana kita nak pastikan dia makan tangan kanan setiap masa, itu didik tuan-tuan. Kita nak letak value tu, nilai sesuatu benda tu pada diri dia dan berterusan nilai tu dia laksanakan, itu didik. Yang tu susah tu. Tuan-tuan ajar banyak benda boleh ajar. Ni nasi, ni air, ni lampu merah, ni lampu hijau. Senang tuan-tuan. Anak kita hari ni yang besar, senang juga. Ni haram, yang ni aurat, yang ni tak boleh buka. Tapi kita nak pastikan yang aurat tadi tu tak didedah. Itu didik. So didik ni dia usaha kena lebih. Ramai orang dia rasa macam dah lepas dah. Saya dah ajar dah anak saya pasal Quran. Saya dah ajar dah anak saya pasal mengaji Quran. Dia dah khatam dah. Ajar baru. Tapi kalau orang yang didik anak dia dengan Quran, hari-hari dia baca. Dan kita tak perlu guide dah. Tak perlu cakap, bang, hari ni tak baca Quran lagi. Kalau kita cakap macam tu, maksudnya anak kita dalam proses dididik. Kalau dia dah terdidik, tak payah cakap dah. Hari-hari dia tahu semayang. Zuhur dia semayang. Kalau sekejap, bang, Zuhur tak semayang lagi. Kakak, asar macam mana? Itu dalam proses mendidik. Ajar semayang ni ada 5 waktu. Tu ajar. Pertama, subuh, 2 rakaat. Tu ajar. Tapi mendidik tadi, nampak tak beza ajar dengan didik? So benda ni, kita sebagai ibu kena belajar benda ni. Anak kita sedang membesar, kalau kita tak belajar, anak kita akan terus duduk dalam terumbang-ambing dalam macam tu. So kita jadi rugi lah. Kita mak ayah kena tahu apa beza ajar, apa beza didik. Hari ni kita banyak mengajar dan kita rasa mengajar tu dah didik. Salah tuan-tuan. Ajar ni maklumat bagi pada dia. Didik ni memastikan kalau kata nilai yang baik tadi dia terap terus. Tak payah cakap banyak. Kalau kita dulu kan, zaman dulu, kalau duduk dengar orang tua bercakap pak kena. Oh sakit tuan-tuan, kena. Lebam. Kena, sok kena. Aduh. Tapi sekali, banyak kali ke kena tu? Tak. Paling banyak kena 3 kali. Lepas tu dah faham dah. Maksudnya apa? Dia dah terdidik. Ajar tadi, dia ajar. Cubit tu ajar tu. Maksudnya jangan dengar perbualan ni, perbualan orang tua ni. Tak patut lagi kita dengar. Tapi bila dah kena cubit 2-3 kali, kita dah mula belajar. Okey, dah dididik dah. Sebelum kena cubit, sedar ni perbincangan orang tua. Dan kita tak kena benda tu. Hari ni anak kita ni wadah je tuan-tuan. Sidang penonton, anak kita hari ni orang tua datang rumah, gadget apa benda semua ni dia khayal benda ni. Dia tak nampak benda tu. Okey, jadi kita kena faham bahawa ajar satu elemen, didik satu elemen. Dua-dua ni perlu. Tak boleh didik kalau tak ajar dulu. Okey, ajar saja tak cukup kalau tak didik. Sebab ajar ni dia tak ada penekanan, baru cakap baru. Didik penekanan. Kena ada dua-dua. Barulah dia boleh berkesan. Nampak tak tadi? Elemen seawal mana dia boleh dididik. Okey? Jadi kita jangan ke mana-mana. Kita akan sambung kembali perbincangan kita selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah, kita terus menyambung perbincangan tentang terapi anak. Macam mana anak ini menjadi satu bentuk terapi kepada ibu bapa. Ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton, kerana anak adalah anugerah yang tidak dapat kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita. Jadi saya nak meneruskan perbincangan di sini kepada sidang penonton di studio. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdullah Bingah ingin mengutarakan satu soalan kepada Ustaz. Apakah elemen utama yang perlu diajarkan kepada anak? Sekian, terima kasih. Terima kasih Haji Abdullah. Anak-anak ni banyak nak kena ajar. Okey, dalam banyak-banyak ilmu tu, yang mana kumpulan ilmu yang kita kena ajar? Sebab kalau kita tersalah kumpulan ilmu yang kita ajar, anak kita dia membesar tu dalam keadaan dia tak seimbang. Okey, jadi ada 3 benda. Saya nak sebut 3 benda je kat sini, yang tuan-tuan perempuan sidang penonton kena faham bahawa 3 kelompok ilmu ni sangat penting untuk anak kita ni berjaya dunia dan akhirat. Dunia pun dia berjaya, akhirat pun dia berjaya. Jangan kita nak kejar akhirat sampai dunia kita gagal. Kita nak menang belaka. Di dunia pun nak menang, di akhirat pun lagilah kita nak menang. Jadi elemen yang pertama kita kena ajar pada anak kita ialah agama. Agama ni tuan-tuan kena nampak agama tu apa yang kita faham. Agama tu cara hidup. Islam ni dia cara hidup. Kalau kita nampak agama tu semayang saja, puasa saja, susah kita. Pasal kecil sangat. Dia cara hidup. Cara hidup. Bila kita kena faham dah. Bila kita seorang Muslim, cara hidup kita adalah Islam. Okey. Sebab tu bila anak kita lahir je, apa yang kita kena buat mula-mula? Azan. Kan? Azan tu sebenarnya, tadi ajar. Ajar. Anak kita kecil lagi, baby, dia tahu benda pun. Tapi kita ajar dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ajar benda tu. Tu agama. Maksudnya agama kat sini, saya nak bagi tahu bukan tentang ibadah semata-mata. Ada banyak cara hidup yang perlu, cara hidup Islam yang perlu kita terapkan pada anak kita. Kalau kita tak terapkan cara hidup Islam, anak kita dia jalan tak lurus. Ada exit mana-mana dia follow je. Mula-mula cantik dah highway ni. Cantik dah. Kita ajar okey dah. Tapi bila dia jumpa simpang exit mana-mana, exit tu orang kata simpang tu tadi memberikan dia hayal. Orang menariknya, dia akan exit. Maksudnya dia menyimpang daripada landasan hidup dia. Itu yang pertama, tuan. Okey, cara hidup Islam ni maksudnya kena taat Allah, taat Rasul. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang diturunkan dalam Al-Quran, okey, apa yang Rasulullah sebutkan dalam hadis, itu semua yang perlu kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Cara makan, minum, apa benda semua tu. Agama. Yang kedua, tuan-tuan, kalau kita sebut agama tadi, dia dah merangkumi dah sebenarnya, tapi saya pecahkan. Agama kedua, akhlak. Ajar dah azan tadi nak. Ni value dia. Bila kita anak tadi, pertama kita dah azan kan. Lepas tu kita ajar apa? Banyak akhlak kita ajar pada anak kita. Makan jangan tumpah. Tangan kanan makan. Pergi basuh tangan. Itu semua akhlak tu. Akhlak tentang bersih, akhlak tentang tertib. Nampak tak? Ilmu ni. Orang besar, orang yang membesar, anak kita membesar, dia tak ada akhlak, dia tak ada agama, susah, tuan-tuan. Jadi bentuk terapi, sebab tu kata anak tadi dia bentuk terapi pada parent tu. Macam mana dia nak membesarkan anak dengan cara hidup Islam kalau dia tak tahu? Macam mana dia nak membesarkan anak dengan nilai akhlak yang baik kalau dia tak tahu? Dan yang ketiga, dia kena ada matlamat hidup. Ini satu ilmu yang kita nak hidup di dunia dan di akhirat. Kita nak menang di dunia, kena ada matlamat hidup. Kita nak hidup di akhirat, nak menang di akhirat pun kena ada matlamat hidup. Matlamat hidup ni dia ilmu besar. Macam tadi juga agama. Matlamat dalam agama pun ada matlamat hidup. Kita semayang tu kita sebut kan matlamat hidup, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sebut benda tu. Ilmu matlamat hidup ni dia perlu kepada kemahiran. Orang nak jadi engineer, orang nak jadi saintis, orang nak jadi designer, orang nak jadi apa jua dia nak jadi, dia nak berjaya di akhirat, dia kena ada matlamat hidup. Anak-anak hari ni dia dapat akademik yang baik. Dia ada keputusan akademik yang baik, tetapi dia tidak ada ilmu tentang matlamat hidup. Tuan-tuan tanya balik anak tuan-tuan, apa yang dia nak jadi 10 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang. Tapi persoalan ni, anak tadi, sebelum ibu bapa nak tanya, anak tadi jadi terapi pada dia. Kita pun tak buat juga benda tu. Kita pun tak tahu kahwin ni pasal apa, entah kahwin ni.
anak kita ni nak buat gimana entah. Nampak tak? Benda ni tak ada pada ayah, anak tadi pun sama juga. Dia akan jadi macam tu. Soalan ni tuan-tuan, yang orang barat, ni kita sebut orang barat pasal apa? Pasal orang barat latih anak dia dari kecil dah ajar tentang matlamat hidup. Kita tak ajar. Tak salah yang ajar mengaji tu. Tapi ilmu matlamat hidup. Tanya, besar nak jadi apa? Nak jadi apa? Awak nak apa dalam hidup? Nak apa dalam hidup? Tanya, nak apa? Bila dia tahu nak apa, senang. Mak ayah pun samalah juga. Sebab anak tadi tu terapi pada kita. Kita nak anak macam ni, tapi kita tak belajar sama macam apa yang anak kita nak. Dan kita nak channelkan anak kita pada satu benda yang kita nak, kita tak juga belajar benda tu. Jadi dia tak ada terapi lah. Jadi kita dah ikut abang lah, abang nak jadi apa, jadi lah. Yang rasa sesuai. Mana boleh rasa sesuai kan? Kita mak dan ayah, kitalah yang bentuk anak kita. Bukan anak kita yang cakap dia nak apa tanpa ada panduan daripada ayah dan ibu. Ini satu benda yang salah tuan-tuan. Jadi anak tadi terapi kepada kita dari sudut aspek yang seumpama ni. Jadi tuan-tuan kena faham. Jadi itu yang saya dapat kongsikan. Okey, saya buka soalan seterusnya kepada sidang penonton. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Puan Huriah Mak Isa dari Masjid Peminjaya ingin mengajukan satu soalan pada Ustaz. Adakah air tangan ibu dan ayah itu dapat membentuk anak-anak? Terima kasih Wan. Best soalan ni. Pasal dia berkait dengan makan sikit lah. Orang kita sebut makan seronok. Bila kita sebut tentang mendidik anak-anak ni, dia elemen terapi. Nampak? Ibu dan ayah ni bukan senang sebenarnya nak mendidik anak-anak. Dia kena tahu serba-serbi. Serba-serbi apa yang boleh membangunkan jiwa anak dia, membangunkan mental, mendidik karakter anak kita. Dari pelbagai aspek kehidupan seharian kita, itulah sebenarnya yang mendidik anak kita sebenarnya. Jadi antara elemennya air tangan. Air tangan ni dia berkesan ke tak berkesan? Ada berkesan, ada tak berkesan. Soalan ni senang. Ada berkesan, ada tak berkesan. Sebab apa? Anak kita ni, kalau kita fikirkan hari ni, gejala sosial ni berlaku, dia ada faktor. Ada banyak faktor. Antaranya faktornya ialah yang kita perhaluskan berkait dengan apa yang kita makan lah. Tuan-tuan, kalau yang mungkin ada kata orang gaji ke, kita panggil bibik ke kan. Ada dia orang ni tak salah tuan-tuan. Tapi kasih sayang tu dia lain. Dia datang dengan, kalau kita masak, ibu yang masak dia ada air tangan. Air tangan tu bukan kita cerita dia nak masak tu air tangan dia buat, bukan masalah tu. Tentang kasih sayang yang dia curahkan dalam apa yang dia masak. Membantu menghidupkan jiwa anak-anak kita. Dengan, ialah kita duduk kerja kan. Kita tak tahu macam mana. Jadi kita kena buat persediaan supaya kita boleh masak dan kita boleh baca doa, boleh menghidupkan nilai-nilai jiwa kepada anak-anak kita. Okey, jadi kesimpulan apa yang telah kita bincangkan pada hari ini, nak bagi tahu kepada kita bahawa besar sebenarnya ibu dan bapa ni bukan tugas yang senang. Kalau tuan-tuan tengok balik nanti tuan-tuan buka YouTube, tengok pengorbanan penguin. Penguin ni dia berjalan pada kaki dia selama 4 bulan semata-mata nak jaga sebiji telur. Okey, jadi kita ni bukan kata kita tak buat pengorbanan, kita buat pengorbanan. Pengorbanan penguin ni pula pada yang jaga telur ni pada penguin jantan. Penguin jantan, penguin betina pergi memburu. Jadi dekat sini kita nampak elemen macam mana. Bukan kita nak cerita pengorbanan tadi. Terapi kerana menjaga anak tadi tu. Terapi ibu bapa tadi mempertingkatkan diri masing-masing untuk membantu, mendidik dan membimbing anak tadi supaya dia menjadi manusia yang berguna. Mudah-mudahan kita dapat sedikit ilmu ni untuk kita perbaiki diri kita. Jadi kita sama-sama berdoa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada sidang penonton. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi untuk siri yang kedua dalam tajuk terapi anak. Crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I'd face in time. 'Cause now I've got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid.